Okey, baik. Terima kasih. Silakan Tuan. Okey, baik. Terima kasih Tuan Syafiq. Syafiq Ya betul, saya Syafiq. Okey, baik. Terima kasih Tuan Syafiq. Sebenarnya rakan-rakan yang sedang menonton. Topik ni kira topik yang hangat lah yang diperkatakan. Dan kalau boleh untuk malam ni, saya punya perkongsian ni dia tidak dipengaruhi oleh sentimen kepartian lah. Dan sebenarnya saya dah menulis isu KWSP dah lama dah. Sebenarnya sejak tahun 2020 ketika kali pertama pengeluaran KWSP dibenarkan untuk semua rakyat Malaysia, saya dah pernah menulis tentang perkara tersebut. Saya bagi tahu bahawasanya berhati-hati bila kita buat pengeluaran KWSP ni. Sebab KWSP ni adalah satu dana, tujuan asalnya adalah untuk persaraan. Nama pun KWSP, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, kan, untuk simpanan pekerja. Dan memang ada allocation daripada majikan dan juga ada allocation daripada kita sebagai pekerja lah. Berapa persen, ada persen-persen tertentu masuk pada akaun 1 dan juga akaun 2. Baik, dan masa tahun 2020, 2021, 2022 beberapa kali dibenarkan pengeluaran KWSP ni dengan macam-macam skim yang ada lah. Kan ada air sinarnya, air itu, air ini, dan akhir sekali sekarang air cagar. Dan sebenarnya tentang cagaran KWSP ini, kan, cadangan untuk dijadikan KWSP sebagai cagaran bagi pinjaman peribadi ataupun pembiayaan peribadi sebenarnya dah ada sejak bulan Januari lagi. Bulan Januari 2023. Dan saya pun sebenarnya telah menulis perkara ini pada bulan Januari 2023. Saya ingat lagi. Tarikhnya ialah 23 Januari. Tarikh pun saya ingat lagi. Saya baru tengok kan. Saya punya status tahun ini 2023 bulan Januari. Makna kata sebulan lebih sebelum ia diumumkan oleh PMX pada bulan Mac, kan, pada bulan lepas. Mana masa saya lontarkan pandangan saya tentang cadangan untuk jadikan KWSP sebagai cagaran mana-mana pencarum untuk membuat pinjaman atau membuat pembiayaan tidak dipengaruhi pun oleh mana-mana sentimen kepartian lah. Dan benda ni pun saya ada maklumkan pada Pak Menganjur. Mungkin apa yang saya sampaikan ini mungkin tak seiring pun dengan beberapa tindakan pimpinan PAS. Tak ada masalah. Kita berbincang secara profesional pada malam ni. Walaupun program malam ini ialah anjuran Dewan Pemuda PAS, dan insyaAllah saya akan kongsikan pandangan saya berdasarkan bidang saya. Bidang saya bidang kewangan. Saya dah terlibat dalam bidang kewangan ini daripada tahun 2003 lagi. Dan tahun ni dah tahun 2023, dah 20 tahun saya dalam bidang ni. Baik. Saya katakan bahawasanya daripada dulu sampai sekarang, kan, buat hutang baru untuk tampung hutang lama adalah ibarat gali lubang tutup lubang. In fact, sebenarnya kalau tak ada kaitan dengan isu KWSP pun, pernyataan saya sama. Kan, pernyataan sama pada mana-mana orang yang nak buat pinjaman. Saya biasa dengar orang kata dia ada banyak hutang dan dicadangkan oleh banker, kadang-kadang dicadangkan oleh mana-mana ejen. Okey, kau ada banyak hutang. Okey, baik. Apply contohlah, katalah ada mamat ni dia ada hutang rumah, ada hutang kereta, ada hutang personal loan, ada hutang credit card. So dicadangkan untuk buat satu hutang baru, hutang personal loan contohnya, untuk cover at least 2 hutang. Hutang credit card, hutang personal loan contohnya. Kan? Dan dia panggil sebagai restructuring lah. Kan, ataupun apa saja istilahnya. Bagi saya secara asasnya, secara prinsipnya, itu adalah gali lubang tutup lubang. Baik, bagus ke gali lubang tutup lubang ni? Itu isunya. Baik. Pertama sekali kita kena tahu, hutang ni adalah satu fasiliti. Hutang ni adalah satu bentuk transaksi yang dalam Islam dibenarkan. Dan malah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, ayat yang paling panjang, dalam surah yang paling panjang disebut tentang hutang. Mana kata hutang ni harus. Cuma kita berada di zaman sekarang ni, di zaman moden ini, hutang taklah macam zaman Nabi dulu, kan? Hutang zaman Nabi adanya hutang kurma, kan? Mungkin hutang dinar, hutang dirham. Kalau compare sekarang, hutangnya bukan setakat 100-200 ringgit, bukan setakat 1,000-2,000 ringgit, kan?
puluh ribu malah bercecah kepada ratusan ribu, malah boleh cecah berjutaan. Hutang personal boleh cecah pada jutaan kan. Kadang orang beli rumah sebiji dua biji dah juta-juta harganya. Baik, tuan-tuan. Berbalik pada isu KWSP yang dijadikan cagaran ini, kenapa saya katakan ia umpama gali lubang tutup lubang? Sebabnya masa dibenarkan KWSP dikeluarkan pun saya bagi tahu ia ibarat pil penahan sakit. Tahu pil penahan sakit Mana kata pil penahan sakit ni, contoh orang sakit dia makan pil penahan sakit. Adakah penyakit sebenar hilang? Tak. Tapi dia hilang sementara. Contoh dia sakit gigi, makan pil penahan sakit. Yes, hilang sakit gigi tu sementara. Tapi lubang gigi tu tetap ada. Tak kira lah demam ke apa ke, saya ambil contoh sakit gigi lah. Mudah nak faham. Dan hasilnya apa? Sekarang ni tahun 2023, kalau tengok jumlah KWSP purata setiap pencarum menurun banyak, terutama daripada kalangan putra Melayu kita. Kan, dan atas sebab itu mati. Tak ada ni lah, tak ada line. Tak ada line. Tak ada line. pada dia tak ada apa-apa langsung nak ni, zaman PKP dulu, baik dia gunakan KWSP untuk gunakan. Cuma kadang-kadang berlaku juga penggunaan KWSP ni daripada kalangan orang yang dia tak ada keperluan pun. Kan, contohnya dia memang ada kerja, kan, sebab bukannya semua sektor terjejas waktu PKP dulu. Bukan semua rakyat Malaysia diberhentikan kerja. Ada sektor-sektor yang stabil, tak efek pun gaji. Tak efek pun gaji, tak efek pun pekerjaan, masih lagi boleh kerja macam biasa, tak kena pun potong gaji pun tak kena, apatah lagi kena berhenti. Contoh macam government, apa lagi sektor pembankan, dan yang terjejas contoh macam travel, macam tourism, yang tu memang terjejas teruk. Baik. Sama juga seperti sekarang ni, kan. Bila kerajaan mengusulkan bahawasanya mencagarkan KWSP untuk buat personal loan ataupun personal financing, dia agak berbahaya kepada individu-individu yang bermasalah kewangan tadi. Baik, orang yang mendesak KWSP untuk dikeluarkan ni ialah daripada kalangan orang-orang yang mempunyai masalah kewangan, yang mempunyai keberhutangan yang tinggi, yang mungkin diberhentikan kerja, yang mungkin dah tak ada kerja dah sekarang ni, yang mungkin ada masalah kewangan. Baik. Dan kebarangkalian besar mereka ni kalau dia apply untuk buat pembiayaan tadi, ada kebarangkalian untuk diterima ataupun ditolak. Kan? Mana kata, kalaulah orang yang ada masalah kewangan tadi, kan, apply dan ditolak, tak membantu pun orang tadi. Tak membantu pun orang yang punya masalah kewangan tadi. Dan bayangkan dia ada hutang banyak. Kan, ada mungkin blacklist pun, nak apply personal financing tadi, yang dicagarkan tadi. Jadi ada kebarangkalian untuk orang macam tu ditolak, terutama. Yang kedua, ada kebarangkalian juga orang tadi, dia ada masalah kewangan ni. Kan, ada masalah hutang ni. Dia apply dan lulus. Bila dia luluskan, bermakna dia kena bayar ansuran. Bayangkan dia dah ada hutang ni. Kalau dia dah ada hutang sekian-sekian banyak. Lepas tu tambah lagi hutang baru pula. Bayangkan, dah ada hutang sekian-sekian, terpaksa pula dia apply pula hutang baru, terpaksa pula bayar ansuran tambahan lagi. Itu yang kita risaukan, yang saya ibaratkan sebagai gali lubang tutup lubang tadi, akan menyebabkan orang yang bermasalah kewangan tadi tak selesai pun masalah utama dia. Dan mungkin ada cadangan, baik berniaga, kan, boleh melaburkan duit tersebut. Baik, kalaulah orang tu pandai berniaga, dia tak tunggu pun skim facility ni. Dia tak tunggu pun untuk dibenarkan mencagarkan KWSP untuk buat personal loan, untuk buat personal financing ni. Dia tak tunggu pun. Mana kata kalau dia pandai bisnes, dia boleh buat bisnes sebelum ni lagi. Kan, kalau dia pandai berniaga, dia dah berniaga sebelum ni lagi. Tapi isu sekarang ialah orang-orang yang bermasalah kewangan ini adalah orang-orang yang terdesak, yang bermasalah. So untuk awal ini, itulah saya punya pandangan saya tentang cadangan tentang mencagarkan KWSP untuk buat personal loan. Sebab katalah orang tadi, dia ada satu masalah kewangan, ada masalah keberhutangan. Lepas tu dia buat hutang untuk bayar hutang tadi. Kan?
Dok, akan timbul pula masalah hutang yang cagarkan OSP ni tak boleh bayar pula. Adakah kena buat hutang lagi satu pula? Kan? Nak kena buat hutang yang kedua pula. Nak kena cagarkan kali kedua pula. Kan? Untuk bayar hutang cagaran yang pertama tadi, untuk bayar hutang yang sedia ada. Kemudian dah buat cagaran kali kedua, bermasalah lagi, nak buat pula hutang kali ketiga pula. Nak dicagarkan kali ketiga pula ke OSP untuk bantu bayar hutang bercagar kali kedua. Yang kali kedua tadi sebenarnya nak bayar hutang kali pertama. Dan hutang kali pertama ni untuk bayar hutang sedia ada. Last tak jadi apa. Duk ulang-ulang benda yang sama sampailah Abang Jamil datang. Macam itulah saya punya pandangan saya tentang cadangan usul untuk menjadikan dah bukan jadi usul dah sekarang ni, dah dilaksana dah pun. Kan dah ada dah pun BSN dengan MBSB Bank yang dibenarkan untuk menyediakan fasiliti ini kepada pencarum kedua SP. Wallahu a'lam bishawab. Okey, baik tuan. Masya Allah. Satu pandangan yang saya kira sangat baguslah. Sebab sekarang ni kan, yelah, macam tuan kata tadi, dulu ada iCitra, iLestari, so sekarang ada iCagar pula sekarang kan. So macam tuan kata, gali lubang tutup lubang ni macam lagu Saleh Yaakob dululah. Kan? Saleh Yaakob dah lama dah rancang. Kita je yang lalai. Kita je yang lalai, betul. So tuan, berbalik pada apa yang pandangan tuan tadilah. So sebenarnya saya pergi kepada soalan yang kedua. Sebenarnya kalau orang rakyat yang betul-betul memerlukan wang tunai ni, adakah cagaran bank ni ialah jalan yang terbaik bagi mereka atau sebaliknya? Macam mana tu? Dia macam, okey, baik, terima kasih. Okey, dia bergantung pada situasi, kan? Kalaulah situasinya dia mempunyai masalah keberhutangan, okey, masalah keberhutangan yang serius. Contohnya dia ada hutang rumah, hutang kereta, hutang personal loan, hutang kredit kad dan sebagainya. Dan segala macam hutang. Sekarang ni bila OPR meningkat, memang banyak ansuran-ansuran yang meningkat lah. Kan, bayar duit rumah meningkat, kereta meningkat, personal loan meningkat dan sebagainya. Jadi kalau sekiranya dia punya memang isunya ialah pada masalah keberhutangan yang serius, saya tak fikir buat hutang baru akan selesaikan masalah. Kan? Orang dah ada masalah hutang, ditambahkan lagi hutang. Bayangkan orang ada masalah hutang ni, ditambahkan lagi hutang. Selesai tak masalah? Agak kalau kita fikir logik pun kan, orang yang ada masalah hutang, lepas tu disuruh pula bawa hutang baru, adakah dengan bawa hutang baru itu menyelesaikan masalah keberhutangan tadi? Sudah tentu tidak. Kan? Sudah tentu tidak. Okey, baik. Dalam masa sama juga, saya tengok kalau orang tu memang ada yang bijak kewangan, yang pandai manipulate, sebenarnya itu satu peluang. Satu peluang, tuan-tuan. Sebab apa? Kan? Biasanya personal loan ataupun personal financing ini rate-nya, effective rate-nya, tuan-tuan kena bezakan interest rate dengan effective rate. Dan interest rate ada dua jenis, term ataupun effective rate. Okay, biasanya bila sebut interest rate, dia akan tunjukkan nampak murah. 4%, 5%. Tapi sebenarnya, bila kita kira effective rate, dia cecah 7%, 8%. Yang tu yang ramai tak perasan. Tapi untuk cagaran KWSP ini, memang rate-nya, effective rate-nya ialah 4.5%. Sebab yang later saya tengok dalam yang MBSB lah, biasanya saya tak perasan sangat. Sebab MBSB yang keluar awal sekali, so saya study yang MBSB punya produk. Dia punya rate dia, effective rate dia ialah BR plus 1.75 tak silap saya. Mana kata sekarang effective rate-nya ialah 4.5. Mana kata akan datang, kalau OR meningkat, maka effective rate itu akan meningkat. Kan? Jadi, bagi orang yang pandai manipulasi hutang, dia memang boleh ambil kesempatan. Sebab rate-nya sangat rendah, 4.5%. Mana kata contohlah, orang tu pandai saham. Kan? Dan dia boleh buat saham tu generate setahun boleh cecah 20%, 30%, 40%. Contoh ni contoh sajalah. Kalau trader mungkin lebih daripada tu lagi. Yang trader yang daily trader ni kan, yang memang hari-hari duk main saham ni. Jadi dia ambil kesempatan apply personal financing tadi, 50,000 dapat 50,000 yang dia kena hanya bayar 4.5% setahun, tapi dia boleh laburkan yang boleh bagi pulangan berkali-kali ganda daripada jumlah profit yang dibayar pada bank. Tapi tujuan asal kita ialah nak bantu orang yang bermasalah. Betul tak? Kan? Tujuan kita untuk bantu orang yang bermasalah, bukan nak bagi fasiliti kepada orang yang bijak kewangan. Kalau orang tu dah bijak kewangan, orang yang pandai bisnes, of course sekarang ni dia tak susah.
contoh orang tu yang pandai bisnes, kan dia nampak peluang untuk apply personal loan, personal financing cagaran ni 45% sahaja, compare kalau dia buat personal financing bank biasa 8%, baik dia ambil yang ni. Nampak tak? Kan? Jadi dia bergantung pada siapa orangnya, apakah tujuannya. Bagi orang yang ada masalah kewangan ini mungkin disebabkan dia mungkin masalah kebutangan tak ada, tak tinggi. Dan memang dia terkawal. Cuma dia berhentikan kerja. Kan? Sebab sekarang ni pun banyak juga walaupun dah tak PKP, dah boleh bekerja, tapi masih lagi berlaku orang-orang syarikat-syarikat yang kerugian, yang mungkin terpaksa gulung tikar, terpaksa buang pekerja. Baik, bagi golongan yang sebegitu rupa, yes, kalau inilah peluangnya, kalau inilah option yang ada, bolehlah ambil option. Bolehlah ambil option ini, tapi ambillah pada sekadarnya. Kan, pada sekadarnya, supaya dia tidak membebankan kita di kemudian hari. Sebab kena ingat, personal financing yang kita ambil itu ada kosnya. Selain pada effective cost interestnya ataupun profitnya, kena ingat selalunya bila ambil dia kena bayar, akan ada processing fees, dan akan ada juga mungkin ini biasanya lah, saya tak apply yang ni, saya tak pasti kita apply 5,000 akan dapat 5,000 ke tak. Selalunya kalau personal loan ataupun personal financing ni, contoh kita apply 5,000 kan, akan ditolak processing fees tau. Kan 50,000 tu tolak deposit, mungkin dapat bersih pada kita, mungkin tuan-tuan kena check diri lah, mungkin dapat pada kita 47,000, 46,000, 3,000, 4,000 tu adalah processing fees. Tapi dalam kontrak tetap 50,000. Kan ada kontrak yang sekian, mana kata effective rate semua dia akan berasaskan 50,000 tu. Tak termasuk lagi mungkin kos kena ambil takaful lagi. Saya tak pasti yang ni diwajibkan ke takaful, tuan-tuan kena check balik. Kena check balik dalam PDS, dalam kontrak. So tuan-tuan, advice saya kalau betul-betul itulah pilihan yang ada untuk apply, untuk bantu kewangan, kan contohnya baru diberhentikan kerja, memang tiba-tiba kena berhentikan kerja. Tak ada, dah nak buat bisnes belum berani lagi kan. At least ada buffer dengan 50,000. Tapi kalau contohnya memang diberhentikan kerja tapi dalam masa sama dia ada saving, tak ada keperluan. Tak ada keperluan untuk apply. Kecuali macam saya cakap tadi, kalau memang dia pandai untuk manipulate, ataupun memang betul-betul terdesak sangat-sangat, dan itu satu-satunya option yang ada. Mungkin dia taklah menyelesaikan masalah total, tapi sekurang-kurangnya dapat membantu sedikit sebanyak. Saya personally saya tak setuju. Saya beritahu saya personally saya boleh cadangkan benda lain. Itu saja jawapan saya untuk persoalan sejauh mana ia membantu kan. Wallahu alam. Baik. Masya-Allah, hebat. Ana pun tak tahu nak cakap apa. Memang satu kata baguslah. Ana pun selalu tengok Facebook Tuan Afian ni. So Ana pun macam terbuka sebab Ana pun belajar kewangan pun daripada Tuan Afian sebenarnya. Adalah baca Alhamdulillah. So kita sebenarnya satu benda yang bagus. So Ana sangat bersetuju dengan Tuan bila Tuan cakap sebenarnya air cagar ni memberi kelebihan kepada orang yang pandai. Siapa yang pandai memanipulasi keadaan tu, dia akan dapat something. Tapi kalau orang yang mungkin orang yang masih berada di takut, macam yang kesusahan, dia sebenarnya merupakan salah satu perangkap yang kita tak sedar akan untuk masa akan datang. Risau. So betul risau kat situ. Tadi Tuan cakap pasal KWSP ni merupakan satu tindakan yang tidak bijak lah. So cagar bank pula macam ibarat gali lubang tutup lubang. So saya nak tanya Tuan lagi sekali, apakah sebenarnya solusi yang terbaik yang boleh diberikan kepada rakyat, yang diberikan kepada kerajaan untuk menyelesaikan sebenarnya masalah rakyat? Itulah kan, kita nak cadang pun kita bukan kerajaan kan. Bukan siapa-siapa kita ni. Betul. Dia sebenarnya macam ni. InsyaAllah akan datang insyaAllah. Ya, kan. Sebenarnya kalau misal kata contoh insentif ini lagi 2021 lagi satu lagi lah moratorium kan, yang lagi baik. Sebenarnya itu dah bagus kan, cuma mungkin efek besar apabila ia dibuat secara keseluruhan kan. Contoh pengeluaran KWSP, semua orang boleh keluar KWSP, tak kira siapa kan, menyebabkan kantong dalam KWSP itu berkurangan banyak, terlalu banyak
kan, terutama bagi kaum putra, kan. Yang kedua contohnya lain ialah moratorium. Pun sama juga, kan. Kali pertama moratorium tu saya ingat lagi, moratorium secara automatik untuk semua orang tak payah bayar hutang selama 6 bulan. Kan? Dia bukan tak payah bayar tau. Yes, dia tak payah bayar tapi 6 bulan tu tak payah bayar, kena bayar balik akan datang. Bukan tak payah bayar langsung. Dan kemudian ada opt-out-nya. Maknanya kata siapa-siapa yang tak nak kena apply untuk tak nak. So kali kedua moratorium ialah boleh pilih. Kan? Siapa-siapa nak kena apply. Dan lepas tu kali ketiga kata saya moratorium pun dalam 3 kali 4 kali lah. Pertama automatik yang saya ingat, yang kedua automatik juga tapi kena apply. Maknanya siapa-siapa apply dapat. Kali ketiga tak automatik, mana kata yang layak saja dapat. Macam itulah. So sebenarnya kalau buat yang kedua ketiga tu dah bagus dah. Kan? Itu satu inisiatif yang bagus bagi rakyat yang betul-betul terkesan. Contoh mungkin boleh cadangkan ialah untuk moratorium tu contohnya. Sebab kalau kita tengok baru-baru ni kan dia keluar report bank-bank keluar report, saya pun terkejut tengok tinggi betul kan tahun 2022 punya profit kan 2021 profit bank tinggi, naik banyak kan, berkali banyak compare dengan tahun sebelum tu. Bermakna business bank tak terjejas banyak. Mungkin walaupun ada moratorium tu tapi disebabkan tahun tu OPR jatuh, OPR turun. Bila OPR turun kan, tambah pula tak silap saya tahun 2001 tu ada tax yang 2022 ada tax kereta tak silap saya yang di waive kan, menyebabkan rakyat suka beli kereta. Beli kereta baru, tukar kereta dan sebagainya. Dah 2 tahun terperangkap kat rumah, nak kereta baru lah, balik raya kereta baru, jadi orang membeli kereta. Masa tu OPR rendah lagi kan. Orang beli kereta, kemudian orang buat hutang ni menyebabkan keuntungan bank bertambah. Jadi sekarang tahun 2023, why not diperkenalkan kembali moratorium tersebut, tapi moratorium kali ini ialah moratorium yang bersasar. Maksudnya yang betul-betul layak saja. Maksudnya ialah tak terkesan, tak kena buang kerja, tak payahlah. Kan tak perlu apply moratorium tu sebab dia gaji tak jelas. Yang layak untuk diberikan moratorium ni contohnya memang yang baru hilang kerja, contohnya kan, yang kena potong gaji contohnya. So boleh saya ini yang saya mencadangkan lah. Itu dari sudut yang boleh di peringkat government kan. Sama juga macam KRSP kan. KRSP pun sebenarnya kalaulah KRSP itu dibuat secara bersasar, itu jauh lebih baik daripada KRSP secara umum macam tu. Kan sekurangnya orang yang betul-betul terdesak dia apply dia dapat. Kan orang macam tadilah golongan yang di tengah kerja, yang kena potong gaji, yang bisnes terjejas. Sebab sekarang ni pun ekonomi kita masih lagi tak pulih. Kan banyak bisnes-bisnes yang terpaksa gulung tikar, kan, yang terpaksa tutup. Memang saya jumpa dengan kawan-kawan businessman dan beritahu tahun lepas kan sekarang dah CP58 dah boleh tengok kan masing-masing yang contoh yang buat bisnes sendiri dan sebagainya dia boleh tengok dia punya income untuk tahun lepas untuk income tax, untuk bayar income tax tahun ni memang banyak turun kalau compare dengan tahun-tahun sebelum tu. Itu kalau KRSP tu ialah KRSP yang betul-betul orang bukan untuk semua orang. Ini saya punya pandangan. Kalau dia nak marah tak setuju, pulanglah kan. Sebab selalu saya tulis pasal KRSP ni ramai yang tak puas hati. Ramai yang marah saya kan. Selalu sebab antara biasa orang kata bila saya cakap kena hati-hati gunakan KRSP ni sebab kita nak guna masa bersara nanti. Dia respon apa? Respon aduh aku suka hati aku lah kan. Apa lagi itu biasalah kan. Apa lagi dia kata belum tentu dapat rasa umur 55 nanti kan. Belum tentu aku dapat rasa umur 60. Ini baik aku rasa sekarang kan. So cakap balik macam tu, ambil takaful. Dia suruh ambil takaful, tak apa aku lambat lagi aku mati ni kan. So plan buat wasiat, aku lambat lagi, aku muda lagi, tak buat wasiat lagi. Macam tu pula. Pelik betul kan. Ada je. So point saya nak beritahu, saya sebagai financial planner kan, sebagai financial consultant, saya advise accordingly. Mana kata berdasarkan sedikit ilmu yang saya ada, amanah yang Allah bagi pada saya. So saya advise orang supaya kewangannya lebih baik. Bukannya saya nak ambil duit orang ke, bukannya saya dengki orang boleh buat duit KRSP ke kan. Orang contohlah
saya advise orang supaya hati-hati. Orang keluar ke, orang tak keluar, tak doktor pakar yang bagi advice supaya rakyat Malaysia ni jaga makan. Dan jangan banyak sangat minyak, jangan banyak sangat kolesterol. Sama lah bagi SP dan sebagainya. Baik. Dua tadi ialah cadangan yang boleh saya usulkan kepada pihak government. Baik. Di peringkat saya, ada bagi cadangan kepada pengguna tanpa tunggu daripada government. Okay. Ini saya punya advice kepada rakyat Malaysia, kepada rakan-rakan yang sedang menonton di TikTok. Saya difahamkan di TikTok ada, di Facebook pun ada juga yang menonton ni. Cadangan ini atas kapasiti saya sebagai seorang financial consultant, yang saya boleh cadangkan kepada sesiapa yang terjejas kewangan, yang masalah kebutangan ini, yang praktikal untuk buat terus tanpa tunggu government. Kan, tanpa tunggu sebarang inisiatif government. Sebab kita tuan-tuan, kan, kita tuan, saya tahu kita berpolitik ada sokongan pada parti tu, parti ni, kena ingat satu benda je. Parti mana pun menang tuan-tuan, kita yang kena jaga poket kita. Kan? Parti mana yang menang pun, parti mana pun, siapa pun jadi Perdana Menteri, kita yang tetap kena jaga poket kita. Kita yang kena jaga kewangan kita. Jangan harapkan government untuk bantu kewangan kita. Jangan harapkan government untuk bantu. Kita yang kena bertanggungjawab, kita yang kena uruskan kewangan kita. Baik. Sebenarnya advice apa? Sebenarnya advice bagi mereka yang mempunyai masalah keberhutangan yang serius, bagi yang mempunyai masalah keberhutangan yang serius, saya cadangkan tuan-tuan rujuklah pada AKPK. AKPK. Pernah dengar AKPK? Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit. Satu agensi di bawah government yang dah ada lama dah AKPK ni. AKPK ni dah lama, tak salah 10 tahun, berapa tahun lama dah, saya ingat saya start bekerja dah ada dah AKPK ni, 20 tahun lepas. So AKPK ni dah wujud lama kan, dan fungsinya adalah untuk membantu rakyat Malaysia yang mempunyai masalah keberhutangan serius. Mungkin ada yang cakap, aku takutlah nak pergi AKPK, takut kena blacklist kan. Aku takutlah nak pergi AKPK, takut tak boleh buat loan kan, takut tak boleh nak buat pinjaman lagi. Baik tuan-tuan kan, betul, yes, kegusaran itu ada asasnya. Sebab memang pun kalau contohlah kita ada masalah kebutangan serius ni kan, mana kata contoh gaji kita sekian-sekian, ansuran hutang saja dah cecah 70%. Saya pernah jumpa tuan-tuan kan, bayangkan gaji, contohlah gaji 3,000, dia bayar ansuran, bayar hutang 2,000 lebih. 2,200, 2,300 tuan-tuan. Bayangkan. Dan mana kata 70%, lebih kurang lah 70% hidup dia tu, gaji dia tu hanya untuk bayar hutang. Mana kata kalau dia kerja pagi sampai petang, masuk pukul 8 pagi sampai pukul 2.30 petang hanya untuk bayar hutang tuan-tuan. Dia kerja hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, kerja 3 hari setengah hanya untuk bayar hutang. Kerja 1 hari bulan sampai 30 hari bulan, bekerja sebulan. Dia kerja 1, 2, 3, 4, 5 sampai hari yang ke-21, 22 hari bulan hanya untuk bayar hutang. Bayangkan. Setahun 12 bulan bekerja, Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai sampai bulan Ogos, September hanya untuk bayar hutang. Bayangkan. Hutang kereta, hutang kod mammoth, hutang apa lagi kan? Hutang emas di bawah belayar, hutang budi di bawah mati. Kan, macam-macam hutang lagi. Baik. Tidak melarat. Itu tujuannya. Supaya tidak melarat ke penyakit-penyakit lain. Tidak melarat ke anggota-anggota lain. Daripada contoh kena hujung kaki, ibu jari. Dia tak melarat sampai ke peha, sampai ke lutut, sampai ke pinggang. So potong siap-siap supaya dia tak melarat. Sama lah juga bila kita pergi AKPK ni. Kan?
bila kita pergi AKPK ni, bila kita pergi AKPK, bermakna kita, kalau kita dah masalah kita serius, mana kata bank, mana kata AKPK ni akan cuba bantu seolah-olahnya macam potong kaki tadilah. Macam tu. Dan dalam tempoh 2 tahun 3 tahun dia dah balik, dah okey balik, dah normal balik, insya-Allah selepas daripada tu dah tak ada masalah. Dah tak kena blacklist dah. Kalau tuan baca testimoni yang dekat AKPK, yang dah pernah pergi AKPK, banyak sebenarnya dia bantu. Jadi itu antara cadangan yang saya boleh bagi kepada rakan-rakan yang bermasalah kewangan, yang ada masalah hutang, kepada rakyat Malaysia. Jangan tunggulah bantuan daripada kerajaan. Bukan kata tak ada bantuan, bukan kata saya tak percaya ke apa, bukan. Saya cakap dari sudut saya sebagai financial planner, financial consultant, saya ada advice yang kita boleh ambil tindakan segera. Mana kata hari ni juga boleh buat. Taklah hari ni dia dah malam kan. Esok pagi-pagi dah boleh pergi. Buka website AKPK tu apply. Kan? Sebab contohlah nak apply MBSB contohnya, nak apply menjaga tu, bukannya hari ni apply esok lulus kan, bukannya hari ni memerintah esok, bukan, itu lain kan, apa dia, bukannya hari ni apply esok dapat terus duit kan, dapat berapa bulan lagi, tu pun syaratnya ketat, orang 40 tahun ke atas saja. Tapi yang boleh buat tindakan segera ialah kita kena baiki kewangan kita. Sebab apa tuan-tuan, kenapa saya advise macam tu, sebabnya kita memang kita tengok isu ekonomi ini, dia memang akan 10 tahun sekali dia ada kan. Mana contoh macam yang sekarang ni kita isu COVID-19 kan, pandemik kan. 10 tahun lepas pun pernah ada masalah ekonomi macam ni, 20 tahun lepas pun pernah ada. Jadi tuan-tuan, apabila kita hadapi masalah dengan ilmu, akan datang kalau berlaku masalah tadi, kita dah ada ilmu tu. Mana kata kalau hari ni kita pergi ke AKPK, ni bagi yang bermasalah kewangan serius, kita pergi ke AKPK bantu kita, dia advise kita, dia bagi secara tak langsung pendidikan kewangan kepada kita. Kan? Dia bagi pendidikan kewangan kepada kita untuk kita tambahkan ilmu kewangan supaya akan datang apabila berlaku lagi masalah kewangan, kita tahu macam mana nak buat. Macam mana nak atasi, macam mana nak handle. Itu dia. Dengan AKPK pun dah takut. Betul, saya tahu memang. Saya dah sebut tadi. Memang saya tahu. Ramai yang fobia. Kan? Ramai yang takut. Kan? Tak perlu takut. Kalau kita kewangan kita okey, tak perlu takut pun dengan AKPK. Kan? Tak perlu takut pun dengan AKPK. Sebab tu, saya beritahu tadi, dia bukannya semua yang masuk AKPK automatic auto blacklist. Tidak. Kan? Dia akan tengok, oh ni bagus, ni tak payahlah, ni sikit je masalah dia. Taklah sampai kena blacklist kan. Kena tak boleh dihalang untuk buat hutang. Dan akhir sekali tuan-tuan, ada jalan akhirnya ialah, ramai orang takut. Kalau ada yang komen, dengan AKPK pun takut, kalau dengan bankrupt takut tak? Dengan insolvensi takut? Insolvensi. Jabatan insolvensi. Jabatan yang membankruptkan orang. Lagi takut dengar kan? Kan? Tuan-tuan, sebenarnya tuan-tuan, kalau ni kira macam jalan terakhir ni. Kan? Jalan yang habis ni, last sekali bankrupt. Last sekali jatuh muflis. Lagi takut dengar bankrupt dengan muflis ni kan. Tuan-tuan, bankrupt, muflis bukan jalan mati. Ia adalah salah satu jalan untuk penyelesaian kewangan juga sebenarnya. Kan? Salah satu jalan untuk penyelesaian masalah kewangan juga sebenarnya. Daripada kita hidup trauma, dengar bunyi telefon pun takut nak angkat call, dapat surat merah takut, kan, dapat surat lawyer, apa lagi, daripada kita terjebak dalam alung, baiklah AKPK dan kemudian kepada insolvensi tadi. Ini saya beritahu tuan-tuan. Saya ada kawan saya dalam tim saya, memang dia dulu dia bankrupt dan alhamdulillah dia dah pulih dah. Maknanya bankruptcy bukanlah jalan mati. Dan bankruptcy muflis bukan jalan mati, ia adalah salah satu jalan yang mungkin jalan terakhir yang boleh kita lalui sekiranya dah terlalu terdesak sangat. Dan hutang dah sampai paras ni ya. Kan? Sebab kadang-kadang bila kita berhutang-hutang kita tak sedar, kan? Naik-naik sikit sampai paras sini, tak sedar. Kan? Dan selalunya orang yang berhutang ni selalunya orang yang ada duit lah. Kan? Orang ada duit hutang. Lepas tu yang lagi teruk, kalau kita masalah hutang tadi, kita lari. Kan? Kita sorokkan kereta, kan? Tak angkat call, lagi teruk, lagi bahaya. Itu lagi bahaya. Betul tak? Kan? Contoh biasa saya dengar dia kata dia
kereta lama tak bayar, dia pergi sorokkan kereta. Betul, selesai masalah ke dengan sorokkan kereta? Kan? Tak angkat call daripada bank. Selesai masalah ke? Kan? Tak angkat call daripada bank. Tak pergi mahkamah, contoh mahkamah panggil. Kan dapat soal mahkamah tak pergi. Selesai masalah ke? Tak selesai juga. Lepas tu kalau yang lebih teruk lagi, ada yang sampai nak bunuh diri. Kan? Baru-baru ni viral. Ada nak jual buah pinggang, rupanya tak jadi pun jual pinggang. Katanya video tu untuk konten saja. Kan? Tapi berdasarkan komen-komen video tu, saya baca ramai yang terfikir untuk jual buah pinggang. Walaupun video tadi, orang yang buat video tu, dia kata, dia ngaku lah, video pertama tu memang dia terdesak, tapi video kedua katanya dia tak pun pergi jual buah pinggang dia tu. Katanya dia buat medical check up dekat semua, padahal ada urusan lain kan. Tapi berdasarkan komen-komen tu, ramai yang tanya macam mana nak jual buah pinggang. Saya terkejut, saya baca komen-komen tu dalam keadaan naik bulu roma saya. Sebab bila tengok ada orang yang berhasrat nak jual buah pinggang ni tuan-tuan. Memang kat Malaysia memang illegal, memang tak boleh. Memang takkan ada lah hospital yang buat, doktor yang buat. Kalau ada tu secara dalam pasaran gelap lah, black market. Kan? Malah dalam Islam pun haram hukumnya. Kan? Jadi kita tak naklah sampai ada rakyat Malaysia sampai ke situ. Kan? Sampai ke bunuh diri. Kes bunuh diri pun ada tuan-tuan, memang dah ada. Kan? Betul, kes bunuh diri memang ada. Orang yang bunuh diri disebabkan masalah hutang, memang dah ada. Kan ada berita setahun lepas, 2 tahun lepas kan. Daripada bunuh diri, jual buah pinggang, lepas tu apa lagi? Pinjam dengan alung kan. Itu lagi teruk daripada AKPK tuan-tuan. Lagi teruk daripada AKPK, lagi teruk daripada muflis, lagi teruk daripada bankrupt. Baiklah daripada jual buah pinggang, daripada bunuh diri, daripada pinjam alung, baiklah pergi ke AKPK. Baiklah pergi ke insolvensi. Itu sajalah. Allah alam. Masya Allah, hebat. Satu perkongsian yang power lah. Nasir. Dan Tuan Afian, saya nak ada satu soalan tadi daripada penonton. Boleh ke saya utarakan satu soalan? Ada boleh, satu soalan, boleh. tapi saya lupa user mana tadi. Tapi saya banyaknya. Saya sebutlah. Dia tanya. Boleh. Dia tanya, cagaran KWSP ni tak baik. Jadi kenapa PMX tu dia bagi cadangan tu? Dia tanya macam tu. Boleh sudah. Itu kena tanya PMX lah, jangan tanya saya. Okey, baik. Aduh, hai. Okey. Kan saya jawab kan, ada yang ni pula kan. Aduh, hai. Okey, baik. Itu kena tanya PMX. Boleh. Seorang ni dia accept request untuk live sama kita. So saya jemput dia lah untuk bagi soalan. Boleh? Okey. Yang soalan tadi jawab lepas ni? Boleh. Boleh. Okey. Sila. InsyaAllah. Assalamualaikum, Zahiruddin. Waalaikumsalam. Ya, saya. Assalamualaikum tuan. Salam. Tuan, saya memang follow tuan. Saya memang minat tu tuan. So saya nak tanya satu soalan, orang kata jujur kan. Sebab cadangan tuan, tuan tak tuan kurang setujulah katakan kita keluarkan KWSP sebab untuk kegunaan kita. Tapi tuan bagi cadangan lain, moratorium dan sebagainya. Cuma soalan saya, wajar tak untuk pemimpin negara cagarkan KWSP ni, sedangkan tuan rasa dari sudut ilmu dan kepakaran tuan, sebenarnya ini bukan penyelesaian terbaik. Saya rasa macam tak logik lah tuan, sebab bukan ke kerajaan dia ada anggota-anggota ke pegawai-pegawai, pakar-pakar ekonomi ke, penasihat-penasihat kewangan ke. So wajar tak seorang pemimpin negara cakap macam tu? Ada efek tak tuan? Ekonomi kita jatuh sebab statement dia ke, bukan ke, tak ada ke? Maaf lah tuan, saya kurang sikit bab kewangan. Tapi saya memang nak tahu je lah. Okey, baik. Terima kasih Dan Zahiruddin. Terima kasih. Okey, baik. Saya jawab soalan yang pertama tadi, yang sebelum Tuan Zahiruddin tanya tadi tentang apa tadi? Apa soalan dia? Kenapa? Kenapa PMX cadangkan? Betul. Baik, untuk jawab soalan tu sebenarnya kalau betul tahu jawapan kena tanya PMX sendirilah kan. Saya bukan PM. Cuma saya bagi tahu antara rasional yang kerajaan umumkan ialah macam saya sebutkan tadi, sebabnya duit KWSP dah makin berkurang banyak.
Kan? Sebab KDSP ni kena ingat, dia satu institusi yang kena jaga banyak jangka dalam masa jangka panjang. Sekarang ni pun tuan-tuan, dari sudut KDSP sebenarnya, berdasarkan statistik, dia bagi tahu 60%, ini statistik lama tuan-tuan, yang terbaru mungkin lagi sikit, lagi besar jumlah ni. 60% pencarum yang bersara akan habiskan duit persaraan dalam masa 3 tahun. Bayangkan tuan-tuan. Mana kata kalau dia bersara umur 55, 58 duit dah habis. Bersara umur 60, umur 63 dah habis. Sebab tu tuan-tuan, perasan tak? Hampir setiap tahun akan ada cadangan untuk tinggikan tempoh persaraan. Perasan tak tuan-tuan? Kan? Dulu, ingat tak dulu bersara umur 52, 53. Kan? Lepas tu naik 55. Lepas tu naik 57 tak saya. Lepas tu naik 60. Sekarang ni 60. Bersara wajib. Akan datang, tak mustahil tuan-tuan, bersara sampai umur 93 tahun. Kan? Sebab apa? Sebab isu ni lah. Isu ni. Kan? Dan dalam masa yang sama tuan-tuan, rakyat Malaysia ni tidak menyimpan. Statistik juga menunjukkan, ni statistik daripada BNM pernah keluar, statistik juga menunjukkan bahawasanya majoriti rakyat Malaysia tak ada wang simpanan. Nak keluarkan RM1,000 pun tuan-tuan, 80% tak ada. Ini berdasarkan 8% atau 60%. Tentang kena cek balik statistik tersebut. Ini bagi saya satu statistik yang sangat-sangat membimbangkan. Kan? Sampai bila benda ni akan berterusan? Kan? 10 tahun pun macam inilah statistiknya. Selepas 10 tahun pun berlaku yang sama. Jadi rasionalnya ada. Saya tak nafikan tindakan PMX, tindakan government yang mengumumkan bahawasanya tidak benarkan lagi pengeluaran ni, ada rasionalnya. Sebab dah banyak kali dah dikeluarkan. Jadi dah tak ada lagi pengeluaran. Sebab itu mereka cadangkan supaya dibenarkan cagaran. Saya satu sudut dah setuju, saya dah okey dah yang awal tu. Tapi bila disuruh untuk cagarkan tu, bagi saya lagi bahaya. Yang lagi bahaya untuk rakyat. Dan kalau betul lah nak dibenarkan pengeluaran, saya terbaca tadi ada komen kan, pengeluaran secara bersasar. Dan bersasar ini kepada orang yang betul terdesak. Macam tu. Okey. Tu jawapan saya untuk soalan pertama tadi. Kan saya ada lupa dah soalan kedua pada Tuan Zarudin tadi. Apa dia soalan tadi? Lupa dah saya. Apa soalan Tuan Zarudin apa tadi? Boleh soalan balik tak? Saya lupa dah. Wajar tak seorang pemimpin negara keluar kenyataan macam tu, sedangkan dia ada pegawai-pegawai, pakar-pakar ekonomi di bawah dia, dan kenyataan tu akan efek negara ke ekonomi ke, saya tak tahulah. Bila dia keluar kenyataan macam tu, akan efek something ke around. Baik. Okay, baik. Pertama sekali saya beritahu, saya bukan pakar ekonomi. Dan saya tak mengaku saya sebagai pakar kewangan, walaupun orang panggil macam tu. Cuma saya beritahu bidang saya lah bidang kewangan. Bidang kewangan dengan bidang ekonomi dia nampak sama tapi sebenarnya berbeza. Kan, bidang kewangan ni intro lah sebelum saya jawab. Bidang kewangan ni yang saya masukkan lah bidang kewangan, pengurusan kewangan peribadi. Kan, macam mana nak menguruskan gaji, macam mana nak menguruskan hutang, macam mana nak buat pelaburan, macam mana nak ambil takaful, macam mana nak buat wasiat, macam mana nak beli rumah, nak disediakan dana persaraan, nak sediakan dana pendidikan anak-anak. Okey, itu bidang saya. Bab ekonomi itu dia ada kaitan kan, of course lah ada kaitan kan. Contoh nak buat hutang, nak buat beli rumah, kena apply bank ialah ekonomi, OPR dan sebagainya kan. Jadi bila soalan tadi tentang adakah efek daripada ekonomi dan sebagainya tu, saya tak boleh nak jawab kan, sebabnya itu bukan bidang saya. Dan saya ambil dari sudut perspektif seorang rakyat yang melihat bahawasanya sekarang ini ramai orang yang terkesan kan. Jadi kalau kita tengok apabila kerajaan bersediakan alternatif tu, rakyat yang terdesak tak ada pilihan. Saya pasang ramai juga yang apply kan, dan mereka beritahu memang mereka terdesak, memang mereka perlukan sangat. Dan orang yang macam ni yang perlukan bantuan, yang betul-betul terdesak tadi. Sebab kita tak nak nanti kan, kita tak nak orang yang ambil buat hutang ni tapi duit tu dihabiskan untuk benda-benda yang tidak bermanfaat. Contohnya dulu saya dengar masa pengeluaran KSP tu, ada yang buat renovate rumah,
ada yang tukar sport rim, ada yang beli handphone. Saya tak ada statistik. Saya tak ada statistik berapa ramai yang beli handphone, berapa ramai yang buat renovation rumah, berapa ramai yang buat belanja kahwin, berapa ramai yang buat pergi umrah, yang berapa ramai yang buat pergi melancong, berapa ramai juga yang kena scam. Saya pernah dengar tu. Kan ada dia buat keluar SP, tengok dia mau labur tu tak kena scam. Ada juga kes-kes yang macam tu. Kan? Jadi sebab itu saya cakap tadi, secara umumnya memang peluang KSP kalau secara bersasar itu saya boleh menyokong sebab dia secara bersasar kepada mereka yang terdesak tadi. Kan? Begitu juga untuk buat hutang ni. Untuk cagaran hutang ini, kalau orang tu bermasalah kewangan, saya bimbang hutang bercagar tadi menambahkan lagi masalah dia. Dia ada satu masalah, tambah satu lagi masalah. Dah ada satu lubang, tambah lagi satu lubang. Lagi teruk nanti, bukannya gali lubang, tutup lubang. Lubang yang ada tak ditutup, tambah pula lubang baru. Kita risau macam tu. Asalnya ada 2 lubang, tiba-tiba jadi 3 lubang. Jadi 4 lubang. Tak nak jadi macam tu. Kan? Bukan setakat, bukannya kalau gali lubang, tutup lubang, at least, contohnya adalah satu lubang bertukar je. Kan? Lubang yang sedia ada, lepas tu gali lubang baru untuk tutup lubang sedia ada. Jadi tinggal satu lubang juga. Kita risau, asalnya satu lubang jadi 2 lubang. Asalnya 2 lubang jadi 3 lubang. Kita risau, takut jadi macam tu. Disebabkan tak rancang dengan betul. Yang tu yang kita risau lah. So berbalik pada cadangan tadi, saya pun tak pastilah siapa yang nak advise. Sebab cadangan untuk jadikan KSP sebagai cagaran ni daripada bulan 1 lagi tuan-tuan. Daripada bulan Januari lagi. Sebelum diumumkan bulan Mac, bulan Januari dah diumumkan. Dah ada usul, dah ada cadangan pun daripada seorang pakar. Tuan-tuan boleh search dekat berita, bulan 1 punya berita ada. Dan saya dah bagi komen masa bulan 1 tu, untuk cagaran KSP ini ibarat gali lubang tutup lubang. Dan saya konsisten sehingga ke hari ini. Sehingga ke April 2023 saya konsisten dengan statement tersebut. Cuma sekarang ni benda dah berlaku dah. Kan, benda dah berlaku dan itu sahaja option yang ada untuk rakyat. Itu sahaja option yang ada untuk rakyat. Jadi nak tak nak, kalau terdesak, itulah optionnya. Kalau saya, sebelum itu jadikan sebagai option terakhir. Boleh mulakan dulu dengan baiki kewangan, pergi ke AKPK, apa lagi? Boleh lagi, ada lagi. Tambah pendapatan sampingan, kurangkan belanja, kurangkan hutang. Kalau ada hutang yang tak perlu, boleh lupuskan. Dan boleh juga pergi bank, kita buat restructuring pun boleh. Ramai tak tahu sebenarnya, kalau kita ada masalah kewangan, ada masalah hutang, kita boleh pergi bank. Kita boleh pergi bank untuk buat refinancing ataupun restructuring. Kan, contoh. Macam mana kita nak buat? Contoh, katalah kita ada 3 hutang. Okay, contoh ni contoh saja tuan-tuan, dengar betul-betul. Katalah kita ada hutang rumah, hutang kereta, hutang personal loan. Ini hutang yang biasalah, atau mungkin satu lagi hutang kredit card. Okey, baik. Sebelum saya bagi strategi ni, tuan-tuan kena ingat, sebelum saya teruskan, saya kena bagi, sengaja saya bagi tahu benda ni di hujung-hujung. Di hujung-hujung rancangan ni sengaja, dah pukul apa dah? Sampai lupa dah. Sampai pukul apa kita ni? Ada 2 soalan lagi tuan ni. Oh, ada soalan lagi? Oh, tak habis lagi? Okey. Nak bagi tahu sekarang ke tunggu 2 soalan? Tunggu 2 soalan lah saya bagi last. Ini sebagai teaser. Memang ada soalan berkaitan pasal tu tuan. Ya, tu sebagai teaser lah untuk supaya orang stay sampai hujung ni. Okey, silakan. Saya teruskan kepada soalan tu. Sebenarnya tuan, kita sebenarnya lanjut dekat Facebook. Oh, so okey. ada satu soalan daripada Facebook. Dia tanya, ikut akta keberadaan SP ni, dia tak boleh buat cagaran. Tapi dia tanya, adakah akta tu telah dipinda, masih valid ke macam mana? Saya teringat ni lah cerita Musang Berjanggut. Kan, cerita Musang Berjanggut kan, Menteri Agama kata undang-undang tu kanda yang tulis. Saya bagi wallahualam lah. Saya tak tahu dah dipinda ke belum, tapi pun saya pernah baca. Tapi katanya dia dah mereka dah discuss dengan KSP dan sebagainya. Wallahualam. Sebabnya saya tak tahulah, kokotlah dalam akta tu kokotlah ada satu kuasa menteri yang boleh ubah. Wallahualam. Kan sebelum ni masa isu ROS tentang pindaan perlembagaan tentang apa dah nama mana kata menteri ada kuasa kan pada kecuali dengan kelulusan menteri macam itulah lebih kurangnya. Wallahualam, mungkin ada dah kot. Kalau tak ada, cubalah mana-mana rakyat Malaysia yang berani pergi samanlah government. Pergi saman ke SP kan. Allahualam. Saja jawapan saya. Saya harap dekat penonton Facebook dia jelas lah atas ni. Dan soalan seterusnya, saya rasa soalan second last lah.
Dekat TikTok Okey. kita ni dia tanya, relevan ke percentage cagaran yang rakyat kena bayar tu berbanding kerugian yang dialami EPF? Allahu Tanya. Akbar. Dia macam ni, dia apa dah nama, Allah Akbar, jatuh pula. Relevan ke tak relevan tu bergantung sebenarnya, kan. Kalau kita ni pro government, kita kata relevan lah. Kan, betul tak? Kan, bergantung kepada siapa yang tanya tu. Kan, sebab relevan ni saja subjektif, betul tak? Relevan dengan tak relevan ni sangat subjektif, kan. Kalau kita pembangkang, kita katalah tak relevan, kan. Okey tak jawapan saya tu? Okey, dia macam ni lah, apa nama, KWSP dia sebagai satu institusi, mereka pun ada unjuran mereka. Contohnya dia dah ada unjuran, contoh tahun ni berapa orang bersara. Kan? So berapa orang bersara, berapa orang yang akan keluarkan duit. So dia dah ada unjuran tersebut. Jadi bila berlaku pengeluaran buat demi pengeluaran tu, dia menyebabkan perancangan KWSP tu sedikit terbantut lah. Kan, sedikit terbantut sebabnya KWSP dia lancang nak melabur kat sini kan. Dan sama dia kena ada cash reserve supaya kalau pelaburan ni jatuh boleh top up contohnya, ataupun bila untung dia boleh lebih kurang macam tu lah, boleh switching dan sebagainya, contohnya boleh switching pula, boleh tukar investment dan sebagainya, tukar strategi pelaburan dan sebagainya kan. Jadi relevan ke tak relevan dari sudut peratusan cagaran hutang rakyat yang perlu bayar tu dengan kerugian yang akan dialami oleh EPF tu sangat-sangat subjektif. Agak sukar saya nak jawab lah, kan. Agak sukar saya jawab, cuma saya bagi tahu tadi, memang kita sebagai rakyat tak mampu nak kontrol government, kan. Tak mampu nak kontrol decision government, polisi, rate tadi. Tapi yang kita boleh buat ialah kita kontrol keuangan kita. Wallahu alam. Jawablah, harap terjawablah pada yang bertanya tu, InsyaAllah. Saya rasa dia orang faham tu, kan. Alhamdulillah. So soalan last daripada saya lah tuan. Okey. Macam tuan kan boleh banyak ulas pasal ilmu apa kewangan. Boleh tak tuan jelaskan sikit kepentingan ilmu kewangan, terutamanya ketika nak menghadapi masalah kegawatan ekonomi lah, inflasinya, OPR-nya, dan tuan boleh kongsikan sikit lah tadi cara-cara untuk untuk menangani isu-isu hutang ni. I see. Okey, baik. Terima kasih. Okey, dia macam ni tuan-tuan, dia sebenarnya ada 7 langkah penting. Okey, 7 langkah penting dalam kita nak perbaharui kewangan kita. Okey, dan benda ni saya pernah tulis dalam buku saya. Tuan-tuan boleh cari buku saya, Bijak Merancang Wang. Sebagainya saya ada tulis, dan insyaAllah akan datang akan ada lagi buku baru yang saya akan tulis detail tentang perkara ni. Okey, apa dia? Yang pertama tuan-tuan, kita kena ada satu matlamat yang spesifik. Kan? Satu matlamat yang spesifik. Contohnya sekarang kita kata nak selesaikan hutang. So kena spesifik, bila nak selesaikan hutang? Berapa banyak hutang kita? Kadang-kadang ada orang dia tak tahu pun hutang dia berapa, dia tahu dia bayar bulan-bulan saja. Itu bahaya tuan-tuan. Kita kena tahu berapa baki pokok, berapa profit, berapa lagi tahun, berapa tahun mungkin ramai orang tahulah. Kadang-kadang contohlah orang beli rumah, dia kata dah bayar 10 tahun, dia tengok baki pokok turun sikit saja. Bermakna daripada awal dia ambil hutang tersebut, dia tak faham pun hutang dia macam mana. Sangat bahaya kalau kita tak tahu benda tu. Sebab tu first kali matlamat, first kali tindakan kita kena ada matlamat yang spesifik apa yang kita nak dalam kehidupan kita dari sudut kewangan kita. Nak beli rumah, berapa harga rumah kita nak beli? Kat mana rumah kita nak beli? Nak income RM10,000, RM20,000, RM30,000, kena ada spesifik. Kena tahu berapa income yang relevan untuk kita. Berapa income yang sepatutnya untuk kita. Okey, itu yang pertama. Okey, baik. Lepas kita dah ada matlamat, kita pergi pada step yang kedua. Step kedua, kita kena ada ilmu kewangan. Sebab apa kita kena ada ilmu kewangan? Supaya kita dapat tukar mindset kita dengan mindset yang lebih baik. Tukar habit kita dengan habit kewangan yang lebih baik. Sebab kadang-kadang masalah kewangan ni, saya bagi tahu terang tuan-tuan. Saya dah berada 20 tahun dalam industri ni, saya jumpa dengan bermacam-macam orang yang jumpa saya yang adukan masalah kewangan. Sama ada secara face to face, secara online. Yang paling banyak online lah. Kan? Masalah kewangan ni bukan disebabkan tak ada duit tuan-tuan. Mungkin ada orang ingat masalah kewangan ni sebab tak ada duit. Gaji sikit. Bukan. Masalah kewangan bukan berpunca daripada gaji sikit. Masalah kewangan bukan berpunca daripada tak cukup duit. Itu adalah simptom. Akarnya apa? Akarnya ialah dia berbalik kepada ilmu kewangan.
berbalik kepada habit kewangan, berbalik kepada mindset kewangan. 3 benda ni. Ilmu, mindset dan juga habit. 3 benda ni sangat berkait rapat dengan ilmu, ilmu, mindset dengan habit ni sangat berkait rapat. Kalau kita berjaya betulkan betulkan habit kita, berjaya betulkan mindset kita dengan ilmu kewangan yang betul, insya-Allah banyak perkara yang boleh berubah. Kan, banyak kewangan kita boleh berubah banyak. Tapi tak ramai orang buat step kedua ni. Step pertama ramai orang ada, kan, ada matlamat, cuma mungkin tak spesifik. Tapi step kedua, step ketiga tak ramai orang buat. Serius saya cakap. Okey, tu step kedua kena ada ilmu kewangan. Okey. Yang step ketiga apa dia? Step ketiga, lepas kita dah letakkan mindset yang betul, dah ada ilmu, dah ada habit kewangan betul, step ketiga, kena buat plan of action. Okay, plan of action. Kena ada plan tindakan. Sebelum saya teruskan tuan-tuan, saya nak bagi tahu, ini adalah tindakan praktikal yang tuan-tuan boleh buat terus, tanpa perlu tunggu inisiatif kerajaan, tanpa perlu tunggu bantuan daripada government. Boleh buat terus. Esok, lusa dah boleh terus apply. Dah boleh terus mulakan. Nak cari ilmu kewangan, cari buku, baca kat internet. Kalau tuan-tuan tak ada bajet tuan-tuan, kan, tuan-tuan boleh search dekat internet. Berlambak cara. Paling kurang tuan-tuan buka lah saya punya website, afyan.com. afyan.com, tuan-tuan boleh baca, tuan-tuan boleh belajar kata ilmu-ilmu kewangan. Secara percuma je. Saya ada dalam bentuk video, ada dalam bentuk artikel, dalam bentuk e-book dan sebagainya. Kalau e-book tu kena belilah. Tapi yang percuma tuan-tuan boleh baca. Sebab e-book tu kalau beli pun kandungan sama sebenarnya dekat blog saya tu. Kalau nak jimat, tuan-tuan baca je dekat blog saya. Okey, baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, kena ada plan of action. Kita dah ada matlamat, contohnya. Kedua, kita dah ada ilmu. So, dengan matlamat dan juga ilmu tadi, barulah kita boleh rancang apa kita nak buat selepas ini. Barulah kita boleh rancang macam mana kita nak capai matlamat tadi. Macam mana nak settlekan hutang tadi. Macam mana nak beli rumah tadi. Kita ada perancangan spesifik. Kena ada timeline. Contoh sekarang umur kita 30 tahun. Bersara umur 60. So kita buat timeline, umur 30, umur 40 aku akan dapat apa. Umur 50 aku akan dapat apa. Umur 35 kena dapat apa. Umur 45 kena dapat apa. Umur 55 kena dapat apa. Kan? Anak aku pada umur berapa masuk universiti. Anak aku pada umur berapa grad pada universiti. Anak aku yang bongsu bila akan habis tanggungan nanti. Kena ada dalam perancangan. Ni pun tak ramai orang buat. Step kedua, step ketiga tak ramai orang buat. Tapi ramai orang daripada step pertama terus pergi step yang keempat. Apa dia step keempat? Tambah pendapatan. Betul tak? Ramai orang kita bila ada masalah kewangan, dia akan buat part time, jadi ejen tu, jadi ejen ni, betul tak? Buat dropship, buat affiliate, join jadi ejen takaful ke, jadi ejen trust, ejen penapis air, ejen itu, ejen ni. Tapi tidak ada ilmu yang betul, tidak ada plan of action yang betul. Menyebabkan bila bertambah pendapatan, masalah kewangan tetap ada. Masa gaji 1,500, ada masalah tak cukup duit. Bila gaji naik 2,000, masalah tak cukup duit tetap ada. Masa gaji 3,000 pun masalah tak cukup duit tetap ada. Kan? Masa gaji 1,500, ada masalah hutang. Gaji naik 2,000, masalah hutang pun ada lagi. Gaji naik 2,500, masalah hutang ada lagi. Gaji naik 3,000, 4,000, 5,000, masalah hutang tak habis-habis lagi. Cuma bezanya, masa gaji 1,500, hutang banyak ni, gaji 5,000, hutang makin banyak. Kan? Makin besar periuk, makin besar keraknya. Padahal sekarang dah zaman moden, dah pakai rice cooker, dah tak payah, dah tak ada kerak dah. Lagi-lagi lah yang pakai TMC kan, yang pakai thermomix, memang confirm kerak zero, tak ada kerak. Sebab tu tuan-tuan, sebelum tambah pendapatan, kena ada ilmu, mindset dan juga habit kewangan yang betul. Barulah bila kita tambah pendapatan, kita boleh pergi pada step yang seterusnya, iaitu step yang kelima, lepas kita tambah pendapatan, kita berjaya manage kita punya expenses. Analogi macam ni. Tuan-tuan tengok macam ni. Katalah sekarang gaji kita 1,500 contoh. Kan? Kita belanja 1,400. Kalau kita tak ada perancangan, tak ada plan action, tak ada ilmu, dia akan jadi gaji naik 2,000, belanja 1,900. Gaji naik 2,500, belanja 2,400. Gaji naik 3,000, belanja 2,900. Gaji naik 4,000, belanja 3,900. Gaji naik 5,000, belanja 4,900. Mana kata masalah tak cukup duit masa gaji 1,500 tetap berlaku masa gaji 2,000, masa gaji 3,000 pun berlaku, masa gaji 4,000 pun berlaku, masa gaji 5,000 pun berlaku.
Masalah keberhutangan berlaku masa gaji 1,500, masa gaji 2,000 pun berlaku masalah keberhutangan, masa gaji 3,000 pun berlaku masalah keberhutangan, masa gaji 4,000, 5,000 pun masih lagi berlaku masalah keberhutangan. Sebab itu tuan-tuan, kena mulakan, saya ulang balik, step kedua, step ketiga tu ramai orang terlepas. Terus pergi pada step ketiga. Sebab tu tak buat step keempat. Bila dah buat step ketiga, keempat, baru kita boleh buat step, dah buat step keempat dan kelima, tambah pendapatan dan kawal pembelanjaan, barulah kita boleh pergi ke step yang ke-6. Sebab, contohnya katalah gaji kita 1,500, sekarang kita gaji 1,500, expenses 1,400. Okay, baik. So, kita dah ada plan dah ada ilmu, dah ada perancangan semua dah. Jadi bila gaji kita naik 2,000, expenses kita tak berganjak atau naik pun 1,500. Naik gaji 2,500, expenses mungkin 1,900. Naik gaji 3,000, mungkin expenses kita 2,000. Naik gaji kita 4,000, expenses kita mungkin 2,100, 2,200. Jadi ada gap kat situ. Ada surplus kat situ. Bila ada surplusnya, barulah kita boleh buat yang step yang ke-6. Apa dia step ke-6? Simpan dan labur. Step ke-6 ialah simpan dan labur. Barulah kita boleh simpan dan kemudian kita buat pelaburan. Dan kena ingat, simpan lain, labur lain. Simpanan dan pelaburan adalah dua perkara yang berbeza. Mungkin kita boleh discuss dalam topik yang akan datang. Dan akhir sekali, yang terakhir, bila kita dah berjaya simpan, dah berjaya labur, dah berjaya ada income yang baik, dah berjaya kawal belanjaan, dah ada matlamat tadi, dah ada plan of action semua, yang terakhir kita kena ada defense, ada pertahanan terhadap keuangan kita. Untuk defense ini ada 4. Ada 4 defense yang paling penting dalam keuangan kita. Yang pertama ialah perancangan cukai. Kena ingat perancangan cukai. Sebab apa? Kalau kita tak rancang betul-betul, habis. Duit kita habis dekat cukai saja. Pertama. Yang kedua, kena ingat defense daripada Allah Subhanahu Taala. Kita kena banyakkan sedekah, banyakkan memberi, banyakkan berzakat. Dengan zakat tu wajib. Dan yang sunatnya, sedekah dan juga derma. Okey. So, yang kedua. Itulah yang kedua. Defense yang kedua. Defense yang ketiga ialah perancangan pusaka. Kena rancang pusaka kita. Kan, buat wasiat, rancang hibah dan sebagainya. Rancang harta pencarian. Itu ialah perancangan pusaka. Sebab apa? Harta kita tak akan bawa ke lubang kubur. Yang ketiga. Dan akhir sekali yang keempat ialah perancangan takaful, protection. So, inilah dia 4 defense dalam kewangan kita. Kan, 4 defense dalam kewangan kita yang kita kena ada supaya ia tidak, supaya kewangan kita boleh bertahan lama. Dan boleh tahan sampai kita meninggal dunia. Malah bukan setakat sampai ke meninggal dunia, malah boleh diwariskan pula kepada generasi-generasi kita yang akan datang. Okey, sekian. Terima kasih. Masya Allah. Hebat satu. Rasa satu perkongsian yang hebat lah. Sebenarnya kita sedar tak sedar kita dah 1 jam suku dah. Kita berlive hari ni. So kalau malam ni Lailatul Qadar ni seolah-olah live selama 1,000 bulan ni. Oh, Masya Allah. Amin. Amin. Kalau betul-betul 1,000 malam, betul-betul macam 1,000 malam, kita berdua dapat pahala banyak lah tuan. Okey, rasa satu perbincangan yang sangat tuntas pada malam ni. Satu benda yang kita untuk kita buka minda penonton-penonton kita, sebab benda ni benda isu besar kan, BlackSP ni benda isu besar dan ia melibatkan masa depan kita. So Ana harap perkongsian kita malam ni memberi sedikit input, walaupun tak banyak, mungkin boleh bagi 5%, 10%, itu pun dah cukup bagi saya dan seluruh tim kami, agar boleh buka minda manusia pasal kewangan, pasal sebab kita berada dalam fasa ekonomi yang tak menentu kan. So saya rasa setakat itu dulu pada malam ni. Terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Afian sanggup meluangkan masa 1 jam suku bersama kita. Dan insyaAllah Tuan jangan serik lagi kalau kita panggil. InsyaAllah. So saya rasa setakat itu dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Selamat Hari Raya. Selamat.